Salam sejahtera. Ini adalah persembahan bagi tugasan 2 untuk kursus BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu. Disediakan dengan penuh dedikasi oleh Eric dan Lee. Mari kita mulakan. Selamat pagi kepada encik dan rakan-rakan. Hari ini kumpulan kami iaitu Eric dan Lee ingin membincangkan mengenai tentang tugasan 2 iaitu kesalahan kata. Jadi, seperti kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang berfungsi sebagai medium utama dalam komunikasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan maupun antarabangsa. Jadi, dalam era globalisasi ini, kita perlu tahu tentang penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat dan inovasi sebagainya supaya dapat mengelakkan kesalahan kata yang kami akan ketengahkan nanti. Jadi itu saja pengenalan kami. Sekian. Okey, ini adalah soalan bagi pentafsiran berterusan bagi soalan 2, iaitu berdasarkan pernyataan secara berkumpulan 2 hingga 3 orang dalam satu kumpulan, anda dikehendaki untuk membuat video dokumentari tentang kesalahan kata dalam pelbagai sumber sama ada media cetak, media massa ataupun media elektronik yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti analisis dan nilai tentang isu kesalahan penggunaan kata dari sudut morfologi. Yang kedua, dan ini adalah kami yang persembahkan sekarang, iaitu persembahkan dalam bentuk video dokumentari. Okey, yang pertama, di sini saya akan membincang tentang contoh kesalahan kata yang pertama. Contoh kesalahan kata yang pertama yang ingin saya bincang adalah iaitu papan tanda Bangla untuk dijual di Jalan PCB Kota Baru. Ini papan tanda ini menunjukkan Bangla untuk dijual dan perkataan yang sepatutnya yang betul adalah banglo untuk dijual. Dan ini adalah mungkin penjual rumah itu dia membuat iklan yang salah dengan menukarkan O kepada huruf E, iaitu membawa maksud yang berbeza. Kerana banglo dan bangla mempunyai maksud-maksud yang berlainan. Okey, di sini dari sudut morfologi, kesalahan ini berlaku pada bentuk kata dasar, iaitu kesalahan kata, kesalahan ejaan yang mengubah makna perkataan. Morfologi ini juga merupakan satu bidang dalam linguistik yang mengkaji struktur, bentuk dan bentuk merupakan satu bidang yang dalam linguistik dan pembentukan kata adalah dalam sesuatu bahasa. Dalam contoh papan iklan ini, perkataan Bangla digunakan pada papan tanda, sedangkan perkataan yang sepatutnya digunakan ialah banglo. Kedua-dua perkataan ini mempunyai bentuk ejaan yang hampir sama, tetapi membawa makna yang sangat berbeza. Okey, di sini saya akan menerangkan tentang perbezaan makna kata. Yang pertama, Bangla ini dia merujuk kepada Bangla ini merujuk kepada orang dari Bangladesh atau berkaitan dengan bangsa tersebut dalam penggunaan bahasa yang tidak formal dalam masyarakat. Dalam konteks bahasa Melayu standard, penggunaan kata ini tidak sesuai untuk merujuk kepada jenis rumah, kerana ia ada merujuk kepada sesuatu bangsa masyarakat. Yang kedua adalah banglo, iaitu merujuk kepada sejenis rumah kediaman yang besar dan berdiri sendiri, biasanya satu tingkat atau dua tingkat dengan kawasan halaman sendiri yang besar. Kesalahan ini berlaku kerana pertukaran huruf vokal O kepada E yang menyebabkan perubahan makna kata secara keseluruhan. Okey, kesalahan kata yang kedua. Ini kita biasanya akan jumpa, iaitu papan klinik, iaitu klinik leung dia menjadi klinik leung, iaitu kesalahan di perkataan klinik ini. Bentuk kata yang betul adalah klinik leung, iaitu KLINIK, klinik leung. Di sini saya akan membuat satu analisis kesalahan dari sudut morfologi. Dari sudut morfologi, kesalahan ini tergolong sebagai kesalahan pada kata dasar
khususnya kesalahan ejaan. Morfologi ini juga pula ia adalah satu bidang yang mengkaji struktur, pembentukan dan bentuk kata dalam sesuatu bahasa ini. Okey, dalam kes ini perkataan klinik ini digunakan pada papan tanda, sedangkan bentuk yang betul ialah klinik. Perkataan klinik merupakan satu kata pinjaman daripada bahasa English iaitu klinik yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu dan digunakan untuk merujuk pada tempat rawatan perubatan. Kesalahan ini juga biasanya berlaku apabila terdapat penambahan huruf vokal I pada awal perkataan, lalu ia akan menghasilkan bentuk klinik, iaitu dia akan mengelirukan masyarakat. Bentuk tersebut tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu standard. Okey, apabila kebanyakan papan tanda menggunakan perkataan yang salah seperti ini, kemungkinan generasi muda yang akan datang dia akan mengikut, iaitu menggunakan klinik, dan dia akan menggunakan bahasa yang salah dalam percakapan seharian mereka. Okey, ini adalah kesalahan kata yang ketiga. Okey, papan tanda ini menunjukkan amaran penceroboh akan didakwa. Okey, di sini perkataan yang salah adalah ini, didakwa. Bentuk perkataan yang betul adalah penceroboh akan didakwa, iaitu didakwa ini perlu disambung menjadi satu perkataan saja. Dan papan tanda ini menjadikan ini sebagai dua perkataan. Okey, bagi berdasarkan bidang morfologi, kesalahan ini melibatkan kesalahan penggunaan imbuhan awalan di, iaitu ini di. Morfologi ini dia mengkaji struktur dan pembentukan kata termasuk penggunaan imbuhan dalam bahasa Melayu. Dalam ayat tersebut, perkataan didakwa ditulis secara terpisah, sedangkan bentuk yang betul ialah didakwa yang perlu ditulis secara rapat. Hal ini kerana di dalam perkataan didakwa berfungsi sebagai imbuhan awalan yang membentuk kata kerja pasif. Okay, di sini saya ingin membuat sedikit huraian kesalahan bagi perkataan ini, iaitu dalam bahasa Melayu terdapat dua bentuk di, iaitu di sebagai imbuhan awalan, iaitu ia digunakan untuk membentuk kata kerja pasif. Yang kedua, ia ditulis rapat dengan kata kerja. Contohnya, saya bagi contoh beberapa perkataan, iaitu didakwa, ditangkap ataupun dihukum. Iaitu bentuk didakwa perlu ditulis rapat kerana di adalah satu imbuhan. Okey, ini di sini saya adalah kesalahan kata bahasa bagi media elektronik. Kerana sebelum ini yang saya bincangkan ini adalah satu media cetak saja. Kerana kesalahan bahasa ini, kita sambung balik. Saya ingin berbincang tentang kesalahan di media elektronik. Kerana pada masa sekarang ini, kesalahan bahasa ini dia bukan saja berlaku pada media cetak, dan kebanyakannya berlaku di media elektronik kerana kita sebagai generasi muda ini kita banyak menggunakan media elektronik dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini adalah contoh kesalahan kata media elektronik. Ini adalah contoh bagi perbualan WhatsApp antara dua orang. Alia, awak nak beli tak makanan kat kafe? Okey, ini kita selalunya kita malas nak type, iaitu tak, dan kita terus meletak S sebagai tak. Dan okey, ini adalah balasannya adalah saya nak beli tapi lambat sikit saya beli. Ini perkataan ini dia menggunakan singkatan yang banyak. Dan ini juga nanti jumpa dekat kafe ya. Kalau tak sempat jumpa, tak apalah. Okey, baik. Okey, di sini kita boleh lihat mereka menggunakan singkatan dalam perbualan seharian mereka. Saya akan menganalisis kesalahan kata dalam WhatsApp ini. Berdasarkan perbualan dalam aplikasi WhatsApp, terdapat beberapa penggunaan singkatan kata yang tidak baku dari sudut morfologi yang tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu standard. Okey, ini adalah kesalahan dan pembetulan. S itu dia adalah tak atau tidak.
bagi kesalahan kedua adalah NK yaitu not. Bagi kesalahan ketiga TPI merujuk kepada tapi. Kesalahan yang keempat adalah LMBT yang merujuk kepada singkatan bagi lambat. Kesalahan yang kelima adalah NNTI. Perkataan ini merujuk kepada singkatan bagi nanti. Bagi keenam, kesalahannya adalah JUMP, iaitu dia merujuk kepada singkatan bagi jumpa. Yang ketujuh adalah DKT merujuk kepada dekat. Yang ke-8 kesalahannya adalah TKPELH iaitu tak pala. Ini adalah singkatan bagi perkataan-perkataan yang digunakan dalam perbualan ini. Okey, berdasarkan perbualan ini terdapat beberapa penggunaan singkatan kata yang tidak baku dari sudut morfologi yang tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu standard pada masa kini. Okey, ini juga merupakan kesalahan kata bagi media cetak iaitu dalam surat khabar. Di sini kita boleh lihat bukan saja media elektronik yang akan membuat kesalahan. Sedangkan ini surat khabar juga akan membuat kesalahan ejaan dalam papan iklan. Papan iklan yang menggunakan bahasa yang salah. Iklan ini menunjukkan ini. Pengguna bijak sentiasa berjimat yang menggunakan singkatan bagi semua perkataan dalam iklan itu. Okey, bentuk yang betul adalah pengguna bijak sentiasa berjimat. Ini adalah perkataan yang lengkap bagi iklan ini. Okey, di sini saya akan membuat analisis kesalahan dari sudut morfologi. Berdasarkan bidang morfologi, kesalahan ini melibatkan pengguguran huruf dalam kata dasar dan kata perimbuhan sehingga menghasilkan bentuk kata yang tidak lengkap dan tidak mematuhi sistem ejaan bahasa Melayu standard. Di sini terdapat 4 kesalahan yang dikenal pasti dalam iklan ini. Yang pertama adalah PNGUN yang merujuk kepada pengguna dan iklan ini menggunakan singkatan. Kesalahan ini berlaku kerana pengguguran huruf vokal dan kata berimbuhan. Perkataan sebenar ialah pengguna yang terbentuk daripada imbuhan pen tambah guna. Okey, yang kedua adalah singkatan bijak, iaitu dia menggunakan BJAK dan perkataan yang betul adalah bijak. Kesalahan ini berlaku kerana pengguguran huruf vokal I dan kata dasar yang betul ialah bijak. Okey, kesalahan yang ketiga adalah sentiasa, iaitu dia menggunakan singkatan SNTIASA. Kesalahan ini berlaku kerana pengguguran huruf vokal I dan huruf vokal I. Bentuk kata yang betul ialah sentiasa dan ini dia menggunakan singkatan. Okey, yang keempat adalah perkataan berjimat, dia menggunakan singkatan BRJMAT. Kesalahan ini berlaku kerana pengguguran huruf vokal dalam kata berimbuhan. Perkataan sebenar ialah berjimat yang terbentuk daripada imbuhan awalan ber tambah jimat. Baik, saya akan terangkan tentang kesalahan kata media cetak dalam papan tanda seperti sini, iaitu perkataan dilarang sebab dia telah dipisahkan. Kesalahan ini berlaku dari sudut penggunaan imbuhan awalan di dalam pembentukan kata kerja pasif. Sebab dalam sistem morfologi bahasa Melayu, awalan di berfungsi untuk membentuk kata kerja pasif dan mesti ditulis secara rapat dengan kata dasar, iaitu larang. Dalam contoh tersebut, perkataan larang merupakan kata dasar yang menerima imbuhan awalan di untuk membentuk kata kerja pasif yang lengkap seperti dilarang. Namun, dalam papan tanda tersebut, imbuhan di dipisahkan daripada kata dasar menjadi dilarang, menyebabkan kesalahan dalam pembentukan kata dan segi morfologi. Baik, yang bentuk yang betul bagi slide tadi adalah dilarang. Dan perkataan dilarang ialah kata kerja pasif yang terbentuk daripada gabungan di tambah larang menjadi dilarang.
Baik, kesalahan yang kedua yaitu saya ambil dari media elektronik. Seperti dalam thread ini, analisis morfologinya, kesalahan dalam ayat ini, ayat dalam contoh adik pakai shoes to. Jadi kesalahan dalam ayat ini melibatkan penggunaan kata pinjaman bahasa Inggeris, yaitu shoes yang tidak disesuaikan dengan sistem bahasa Melayu. Sebab perkataan shoes merupakan kata daripada bahasa Inggeris yang digunakan tanpa sebarang penyesuaian ke dalam sistem morfologi bahasa Melayu. Sebab dalam bahasa Melayu, perkataan yang sesuai adalah kasut, yang merupakan kata nama bagi merujuk kepada sejenis pakaian kaki. Jadi dari sudut morfologi bahasa Melayu, penggunaan kata pinjaman perlu disesuaikan dengan bentuk dan sistem bahasa Melayu supaya penggunaannya lebih gramatis dan selaras dengan norma bahasa yang standard. Berdasarkan perbualan dalam aplikasi Twitter kini sebagai X, terdapat beberapa penggunaan singkatan yang tidak baku dari sudut morfologi yang tidak menepati sistem ejaan bahasa Melayu yang standard. Contoh yang lain seperti tu, yang ini adalah bahasa yang tidak formal, yaitu bahasa pasar. Dalam bahasa Melayu standard ditulis sebagai itu, bukan tu. Baik, ini penilaian hebatnya. Fenomena penggunaan kata seperti shoes dalam ayat bahasa Melayu menunjukkan wujudnya pencampuran bahasa, iaitu kod missing dalam komunikasi harian masyarakat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dan persekitaran yang sering gunakan bahasa Inggeris. Jika keadaan ini berlaku secara berterusan, ia akan menjejaskan bahasa Melayu yang standard dan bahasa Melayu ini akan terpinggir dan masyarakat akan lebih cenderung menggunakan bahasa campuran dalam komunikasi seharian berbanding dengan bahasa Melayu yang standard. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan kata dari segi istilah. Seperti yang ditunjuk di sini, perabot reject. Dan kesalahan ini telah berlaku kerana kata reject ini tidak jelas dari segi makna dan tidak menepati sistem kosakata bahasa Melayu yang standard. Sebab perkataan reject bukanlah bentuk kata yang tepat dalam bahasa Melayu. Seperti dalam konteks penjualan perabot, maksud yang ini disampaikan sebenarnya adalah merujuk kepada perabot yang telah digunakan atau terpakai berbanding dengan perkataan reject. Dalam bahasa Melayu yang standard, perkataan yang lebih tepat adalah perabot terpakai atau perabot terpakai semula. Oleh itu, penggunaan perkataan reject menunjukkan kekeliruan dalam pemilihan kata yang sesuai dalam bahasa Melayu. Yang tidak sesuailah perkataan reject ini sebab tidak wujud dalam bahasa Melayu yang standard. Ini adalah yang betul, iaitu perabot terpakai, bukan reject, atau perabot digunakan semula. Ini adalah penilaian hebatnya. Kesalahan penggunaan kata seperti ini sering berlaku pada papan tanda perniagaan. Contohnya papan tanda perniagaan di sekeliling ataupun di Kota Baru dan sebagainya, kerana peniaga menggunakan istilah yang tidak formal atau bahasa pasar bagi menarik perhatian pelanggan seperti kami. Namun begitu, penggunaan kata yang tidak tepat boleh menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat dan menunjukkan kurangnya kesedaran kami terhadap penggunaan bahasa Melayu yang standard dalam ruang awam. Baik, kesalahan kata yang keempat yaitu perkataan cashless. Seperti ditunjuk di sini, cashless, perkataan cashless merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang digunakan tanpa penyesuaian ke dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu yang standard, istilah yang lebih sesuai adalah tanpa tunai, yang memang betul-betul baku berbanding dengan perkataan cashless, iaitu bahasa Inggeris.
Baik, ini adalah penilaiannya. Penggunaan bahasa campuran dan kata tidak baku dalam media sosial telah menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa percakapan dalam bahasa asing seperti bahasa Inggeris dalam komunikasi yang semakin moden ni dalam globalisasi ke-21 ini. Walaupun strategi ini mungkin bertujuan untuk menarik perhatian pengguna, tetapi penggunaan bahasa yang tidak standard boleh menyebabkan masyarakat semakin terbiasa dengan bentuk bahasa yang tidak gramatis. Dan jika fenomena ini berterusan, penggunaan bahasa Melayu yang standard dalam media digital mungkin semakin berkurangan dan akhirnya pupus. Yang kelima, analisis, iaitu sila tutup air selepas membukakannya. Di sini adalah salah, yang betul adalah membuka. Dan analisis morfologinya, kesalahan ini berlaku dalam proses pengimbuhan awalan men pada kata dasarnya, iaitu buka. Seperti dalam morfologi bahasa Melayu, awalan men mengalami perubahan bentuk apabila digabungkan dengan kata dasar tertentu. Ini kata dasarnya adalah buka. Apabila awalan men bertemu dengan kata dasar yang bermula huruf B seperti buka, B dan yang lain, bentuk yang betul adalah mem, iaitu jika kata dasarnya B, kita tak boleh guna men, tetapi kita perlu guna mem sebagai sambungan kata dasar awalan. Oleh itu, kata dasar yang buka apabila menerima imbuhan awalan men akan membentuk perkataan membuka, bukannya membuka dan sebagainya. Selain itu, perkataan tersebut juga menerima akhiran kan dan nya, kalau membentuk kata yang lebih lengkap lah kata kerja ini, yaitu membukakannya. Ini adalah bentuk yang betul bagi perkataan tadi, yaitu membukakannya yang salah, yakni membukakannya. Yaitu telah menunjukkan proses pembentukan kata, yaitu men tambah buka tambahkan tambahnya. Men tambah B akan menjadi membukakannya. Baik, yang keenam adalah korang pernah makan mie dalam plastik. Kesalahan ini adalah berlaku dari segi ejaan kata pinjaman dalam bahasa Melayu kerana perkataan mie ini yang di atas merupakan kata pinjaman yang tidak dieja ikut sistem bahasa Melayu standard. Sebab kata pinjaman telah diselaraskan, ejaannya akan disesuaikan dengan sistem morfologi bahasa Melayu. Jadi, bentuk mi yang betul adalah MI, bukan MEE. Oleh itu, penggunaan mi menunjukkan ketidakpatuhan terhadap sistem ejaan yang standard yang telah ditetapkan. Baik, yang ketujuh adalah analisis morfologi berkaitan dengan murtabak perkataannya. Di sini kita boleh lihat murtabak adalah sejenis makanan, tetapi ejaan murtabak ini adalah salah. Kita boleh lihat di DBP, ejaan yang diperbetulkan adalah martabak, bukan murtabak. Yang ke-8 adalah analisis morfologi yang kesalahan katanya adalah sila bayar di cashier. Yang ini banyak kita lihatkan di mana-mana seperti di restoran dan sebagainya. Sebab kesalahan ini iaitu cashier-nya berlaku dari segi penggunaan kata pinjaman bahasa Inggeris. Sebab cashier ni tidak disesuaikan dalam sistem bahasa Melayu. Cashier ni merupakan kata daripada bahasa Inggeris digunakan secara langsung tanpa penyesuaian. Sebab dalam bahasa Melayu
terdapat padanan kata yang telah lama digunakan yaitu juruwang. Dari sudut morfologinya, perkataan juruwang ini adalah kata nama yang dibentuk melalui penggunaan gabungan yaitu juru tambah wang. Jadi juruwang. Perkataan juru ini ialah orang yang melakukan sesuatu tugas, manakala wang merujuk kepada duit. Gabungan ini menghasilkan makna orang yang menguruskan wang, yaitu juruwang, yang telah lama digunakan di bahasa Melayu. Yang keempat adalah ini dilarang menggunakan pon tanggang. Pon tanggang ini salah. Yang betul adalah dilarang guna telefon bimbit. Sebab kesalahan ini melibatkan penggunaan kata pinjaman BI serta pembentukan frasa yang tidak tepat. Sebab phone merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris yang guna tanpa penyesuaian ke dalam bahasa Melayu. Yang lebih betul adalah telefon. Selain itu, tanggang juga tidak menepati penggunaan bahasa Melayu yang standard. Sebab tanggang yang masuk sebenarnya yang ingin disampaikan papan tanda ini adalah telefon yang boleh dibawa ke mana-mana, iaitu telefon mudah alih. Jadi, pembetulannya telefon bimbit ataupun telefon mudah alih. Penilaian keseluruhan bagi isu-isu yang telah saya bentang tadi, bagi isu kesalahan bahasa semua, tak kira dari segi media cetak, media massa ataupun media elektronik. Kesalahan ejaan ini seperti ini sering berlaku dalam iklan digital, poster atau media sosial kerana disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi generasi muda untuk menggunakan bahasa yang salah. Faktor yang pertama adalah pengaruh budaya bahasa singkatan, iaitu pengguna sering menggugurkan huruf vokal untuk menjadikan perkataan lebih pendek dan cepat ditulis. Contohnya yang isu yang telah saya bentang tadi, yaitu menggunakan singkatan DPT sebagai singkatan bagi perkataan dapat. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesedaran tentang ejaan standard. Sebagai masyarakat kini dia kurang peka terhadap kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam iklan-iklan yang ditunjukkan oleh mereka. Contohnya iklannya saya tunjuk tadi, iaitu pengguna berjimat dalam menggunakan air. Iklan itu dia menunjukkan singkatan yang terlalu banyak. Yang ketiga adalah tiada semakan bahasa sebelum penerbitan. Contohnya iklan yang disebarkan tanpa semakan bahasa boleh menyebabkan kesalahan ejaan tersebar secara meluas. Dan ini yang akan mengelirukan masyarakat untuk membacanya. Faktor yang keempat adalah pengaruh bahasa tidak formal di media sosial, iaitu penggunaan bahasa santai menyebabkan bentuk bahasa baku semakin kurang digunakan kerana mereka sangat suka dalam menggunakan singkatan dalam perbualan harian mereka maupun WhatsApp ataupun Twitter. Di sini saya juga menyatakan kesan penggunaan kesalahan ejaan dalam bahasa Melayu kita ini. Yang pertama, ia akan menjejaskan kualiti penggunaan bahasa Melayu dalam media massa ataupun media sosial. Hal ini boleh menjadikan nama baik Malaysia ini menjadi dipandang rendah oleh masyarakat luar kerana kita ini sebagai rakyat Malaysia menggunakan bahasa Melayu yang mempunyai singkatan yang banyak dan ia akan menjejaskan kualiti penggunaan. Yang kedua adalah mengelirukan pembaca, khususnya pelajar yang sedang mempelajari ejaan yang betul. Contohnya murid tahun 1 hingga tahun 3 ia akan mengelirukan jika guru sering menggunakan menggunakan singkatan dalam kelas, dan ia akan menjadikan mereka terikut-ikut untuk menggunakan singkatan tersebut. Yang ketiga adalah
kesannya mengurangkan usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Kita sebagai rakyat Malaysia, dan di sini kita tahu bahasa Melayu ini merupakan bahasa rasmi di negara kita, dan negara lain akan berasa negara Malaysia ini sedikit istimewa berbanding dengan negara lain kerana mempunyai bahasa Melayu yang standard. Yang keempat, yang memberikan gambaran bahawa bahasa Melayu ini boleh digunakan secara sewenang-wenangnya. Ini menunjukkan kita sebagai masyarakat Malaysia yang tidak menghormati bahasa Melayu, kerana kita sering menggunakan bahasa rojak dalam bahasa Melayu, yang akan menyebabkan kita sebagai rakyat Malaysia, kita akan dipandang rendah oleh masyarakat luar negara. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.